Kalau kita meneliti kepada sabdaan-sabdaan Rasulullah tentang hakikat sebenar hari raya bagi seseorang individu yang bergelar sebagai Muslim, selayaknya kehidupan kita di dunia yang sementara ini, kita mencari bekalan-bekalan yang mencukupi untuk kita meraihkan kejayaan, untuk kita meraihkan hari raya kita dari sudut perkara-perkara, dari sudut benda-benda yang disebutkan oleh Rasulullah tadi. Itulah hakikat kejayaan, itulah hakikat hari raya yang sebenar-benarnya bagi kita sebagai seorang Muslim yang beriman kepada Allah, bernabi dan berasulkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada konteks asas tajuk yang kita ingin bincang pada malam ini, berikutan kita sebut tentang agama samawi, kita harus merangkaikan tentang perayaan yang ada di dalam agama Yahudi, perayaan yang ada di dalam agama Nasrani. Tapi bagi saya memang masa yang kita ada tidak mencukupi untuk kita buat penilaian atas kedua-dua agama tersebut. Dan saya kira pada malam ini mana yang berkemampuan dan berkesempatan, insya-Allah kita akan huraikan seringkas yang mungkin. Bila kita menyebut tentang agama Yahudi, sebenarnya agama ini dinisbahkan kepada agama yang pernah diturunkan dan diwakili oleh Nabi Allah Musa alaihi salam kepada umatnya, iaitu Bani Israel suatu ketika dahulu. Sebenarnya agama Yahudi ini diambil sempena daripada anak Nabi Allah Yaqub yang keempat, iaitu Yahuza. Anak Nabi Allah Yaqub ini ada 12 orang semuanya yang dikenali sebagai Bani Israel. Ada yang disebut sebagai Raubim, ada yang disebut sebagai Syamun, ada yang disebut sebagai Lewi, dan yang keempat disebut sebagai Yahuza. Sebenarnya agama Yahudi hari ini adalah penisbahan kepada anak Nabi Allah Yaqub yang keempat, Yahuza. Seterusnya ada yang bernama Izakar, ada yang bernama Zebulun, ada yang bernama Yusuf merujuk kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam, ada yang bernama Bunyamin, ada yang bernama Jad, ada yang bernama Ashir, ada yang bernama Dan, ada yang bernama Naftali. Inilah 12 anak-anak keturunan Nabi Allah Yaqub yang disebut di dalam Al-Quran sebagai Bani Israel. Bila merujuk kepada agama Yahudi, sekurangnya orang-orang Yahudi ini mereka punya satu base, satu tonggak yang cukup penting. Sebagaimana kita, bila kita merayakan hari-hari kebesaran, penisbahan atas agama, dan hari-hari kebesaran dalam Islam yang juga ada kenisbahan atas agama ataupun tidak, dia pasti berlandaskan kepada kalender, tarikh penanggalan sesuatu tarikh, waktu ataupun masa. Sebagaimana kita menyambut bulan puasa tidak mengikut kalender Gregorian, kita menyambut bulan puasa mengikut kalender Hijrah, kalender yang telah diasaskan pada zaman pemerintahan Saidina Umar bin Al-Khattab. Jadi setiap tahun bila tiba bulan Ramadan, umat Islam akan berpuasa. Begitu jugalah bila mari bulan Zulhijjah, umat Islam akan merayakan hari raya Haji. Bila mari 17 Ramadan, kita akan sambut nuzul Quran. Bila mari 27 Rejab, kita akan sambut Isra' Mi'raj. Bila mari 1 Muharram, kita akan sambut awal Ma'al Hijrah. Begitu jugalah sebagaimana dalam agama kita, tarikh dan penanggalan kalender itu amat penting. Begitu jugalah dalam agama Yahudi. Kalau kita ingat agama Yahudi ini banyak didominasi orang-orang di sebelah barat dan mungkin di Timur Tengah, mereka juga akan menggunakan kalender Gregorian. Tidak. Sebenarnya orang-orang Yahudi mereka ada kalender mereka sendiri.
Tetapi yang berbezanya, bulan-bulan dalam agama Yahudi ni kebiasaannya bukan 12 macam agama ataupun macam suku ataupun bangsa lain. Agama Yahudi ni dia ada 13 bulan dalam setiap tahun. Contoh, bulan yang pertama dalam bulan Yahudi disebut bulan Nisan. Bulan yang kedua disebut bulan Iyar. Bulan yang ketiga disebut bulan Syirwan. Bulan yang keempat disebut bulan Tammuz. Bulan yang kelima disebut bulan Af. Bulan yang keenam disebut bulan Elul. Bulan yang ketujuh bulan Tishri. Bulan yang ke-8 Heshwan. Bulan ke-9 Kislev. Bulan ke-7 Tewef. Bulan ke-9, 10, 11 bulan Syewet. Bulan 12 Adar. Bulan 13 Adar 2. Jadi ini adalah 13 nama-nama bulan yang terkandung di dalam kalender orang-orang Yahudi. Sebenarnya bila mereka start menggunakan kalender ni, beratus-ratus tahun sebelum Masihi, mereka dah guna sistem tarikh dan penanggalan kalender mereka. Tetapi orang-orang Yahudi ada sejarah yang panjang. Dahulu ketika zaman pemerintahan selepas Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman ni ialah anak kepada Nabi Allah Daud. Zaman Daud dan zaman Sulaiman adalah zaman cemerlangan, zaman kegemilangan besar bagi umat Yahudi. Ini adalah sebaik-baik zaman yang disebut sebagai Golden Age, zaman keemasan, zaman kegemilangan orang Yahudi. Tetapi bermulanya zaman kejatuhan Yahudi bila wafatnya Nabi Allah Sulaiman alaihi salam telah berebut takhta pemerintahan antara dua orang anaknya, iaitu Rohab'am dan Yarba'am. Maka kerajaan Israel berpecah kepada dua bahagian. Yang pertama bahagian utara, yang kedua bahagian selatan. Bahagian utara disebut sebagai Israel, bahagian bawah tu disebut kerajaan Yahuza. Jadi atas kerajaan Israel, bawah kerajaan Yahuza. Atas tu ibu kota dia kadang-kadang ada di Jericho, kadang-kadang ada di Hebron. Hak bawah tu ialah Jerusalem yang kita sebut sebagai Baitul Maqdis. Jadi di antara 12 orang anak Nabi Allah Yaqub tadi, 10 ahli keluarga menyokong Israel hak belah utara dan 2 saja keluarga hak menyokong belah selatan, kerajaan Yahuza, iaitu kerajaan Yahuza itu sendiri dan adik Nabi Allah Yusuf, Bunyamin. Bila tahun 732 lebih, kerajaan Israel Utara diserang oleh Assyrian Empire, hancur, habis, lumat, musnah. Dan kerajaan Yahuza hak bawah tu diserang oleh kerajaan Babylon. Kerajaan Babylon bukan zaman Namrus. Zaman Namrus tu zaman Nabi Ibrahim, lebih awal. Tetapi zaman Babylon ini didominasi oleh Raja Bukhtansor II. Kalau kita selalu dan sering membaca buku sejarah, dia sebut sebagai Raja Nebukadnezar II. Itu adalah Raja Babylon yang menyerang kerajaan Yahuza. Hancur lebur, musnah semusnahnya kerajaan Yahudi. Pada masa inilah berlaku deportasi. Apa maksud deportasi? Bila Babylon berjaya mengalahkan kerajaan Yahudi, mereka telah menjadikan orang-orang Yahudi ini sebagai tawanan-tawanan. Mereka menjadikan orang-orang Yahudi ini sebagai hamba. Jadi tawanan-tawanan, hamba-hamba alim ulama ini dibawa ke bumi Babylon, ke tamadunan Sumeria dulu. Jadi di sanalah berlaku satu perkara yang tidak diingini. Apabila Raja Bukhtansor telah menghapuskan kitab-kitab Taurat yang selama ini dibaca, kitab Taurat yang selama ini diimani oleh Bani Israel, dan meminta kepada mereka untuk memulakan pentafsiran baru bagi Taurat. Jadi zaman inilah bermulanya penulisan kitab Talmud.
Pernah dengar tak tentang kitab Talmud? Jadi kitab Talmud ada dua version. Satu Talmud Babylon, waktu menulis tu berada di Babylon. Satu lagi dipanggil Talmud Jerusalem, bila mereka kembali semula ke bumi Baitul Maqdis, bumi Palestin. Selang hingga 50 hingga 60 tahun kemudian, kalau kita tengok, kerajaan Babylon tu kerajaan Iraq. Lani sebelah Iraq tu ada negara apa? Sebelah negara Iraq ada negara apa? Ada negara Iran. Negara Iran tu kerajaan besar. Parsi kuno tu raja dia ialah Cyrus the Great. Salah satu nama yang diangkat sebagai penisbahan atas Iskandar Zulkarnain. Jadi Raja Iskandar Zulkarnain, Cyrus the Great, konon-kononnya tu serang pula Bukhtansor. Bukhtansor kalah. Bila Bukhtansor kalah, Raja Cyrus the Great yang berhati mulia ni minta tawanan-tawanan daripada Bani Israel supaya kembali semula ke bumi mereka. Dulu kan mereka jadi tawanan di Babylon. Bila Babylon kalah dekat Cyrus, baliklah semula. Jadi nak balik tu, kepulangan tu ada 3 versi. Kepulangan mereka ada 3 kali. Ada yang dimulakan oleh seorang Nabi. Yang kedua dimulakan oleh Nabi Ezra. Yang ketiga dimulakan oleh Nabi Nehemia. Ini adalah nabi-nabi dalam agama Yahudi, nabi-nabi dalam agama Bani Israel. Jadi bila mereka kembali semula 538 hingga 70 Masihi itu, inilah disebut zaman kebangkitan dan pembinaan kembali Bait Suci yang kedua. Sebab rumah ibadat mereka yang asal tu hancur pada Bukhtansor serang dulu, ni mari mereka nak bangunkan kembali. Jadi sepanjang sejarah panjang, bila mereka nak bangun kembali, Fir'aun, zaman Fir'aun Nekho pernah serang mereka, hancur pula, bangun lagi. Mari pula zaman Yunani, zaman Maharaja Nero, serang pula, hancur, bangun balik. Mari Rom hak terakhir, inilah zaman kelahiran Nabi Allah Isa alaihi salam. Lepas jatuh hak ni, mereka tak bangkit lagi. Jadi bila mereka bangkit selepas kejatuhan Turki Utsmaniyah 1924, mereka merancang satu gerakan Zionis yang cukup global dan tersusun, yang akhirnya tanah apa yang mereka kata diidam-idamkan itu telah menjadi milik mereka kembali. Walaupun asalnya tertubuh asal tanah haram Israel 1948 itu. Baik, itu sejarah secara ringkas.